Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa pada petang ini dalam kelas yang pertama, iaitu subjek ibadah bagi tahun 1. Dalam kelas yang lepas kita dah belajar tentang kepentingan kebersihan dalam kehidupan, dan kebersihan terdapat pada dua bahagian, iaitu kebersihan jasmani dan kebersihan rohani. Jadi apa dia kebersihan jasmani dan apa dia kebersihan rohani? Kebersihan jasmani contoh dia adalah seperti baju yang bersih, badan yang bersih, gigi yang bersih, semua yang bersih yang nampak di luaran kita, rumah bersih, kawasan rumah, pinggan mangkuk dan semualah. Dan di mana daripada jasmani pula adalah daripada segi dalaman kita. Okey, jadi untuk menjaga kebersihan jasmani tadi, kita kena sapu sampah, basuh baju, basuh pinggan mangkuk, mandi, gosok gigi, shampoo dan lain-lain. Manakala bagi jasmani pula, kita kena menyucikan jasmani kita dengan menggunakan cara membaca Al-Quran, berpuasa, solat dan rajin-rajin bersedekah. Jadi, untuk kelas pada petang ini, kita akan sambung pula, iaitu untuk tujuan bersuci dalam Islam. Muka surat 24. Okey, apa tujuan kita bersuci dalam Islam? Yang pertama adalah untuk sihat tubuh badan. Sekiranya kita dalam keadaan yang berbau busuk, tak mandi, bayangkan kita akan jadi macam malas. Kemudian kawan-kawan kita pun tak nak dekat dengan kita, mak kita pun tak nak dekat dengan kita, kan? Jadi sebab itulah kita kena mandi supaya untuk sihat tubuh badan. Kemudian amalan kita sah dan diterima Allah. Bayangkan kalau kita solat dengan pakaian yang terkena najis, dah tentu-tentu solat kita tidak sah. Kemudian kita pun akan dijauhi oleh syaitan. Syaitan suka kepada orang yang kotor. Sebab tu siapa yang suka berlama-lama dalam bilik air ataupun tandas, mak-mak akan cakap, duduklah dalam bilik air tu lama-lama. Boleh kawan dengan syaitan. Kan? Jadi kita tahu bilik air tu adalah tempat yang kotor. Okey, dan tujuan yang terakhir adalah kita akan disukai oleh orang sekeliling kita. Kalau di rumah, adik-beradik kita, mak ayah. Kalau di sekolah, kawan-kawan, guru. Kalau di luar, tentulah jiran-jiran kita apa semua, kan? Jadi tujuan kita tadi untuk menjaga kebersihan adalah untuk sihat tubuh badan, amalan kita diterima oleh Allah dan sah, dijauhi oleh syaitan dan disukai oleh masyarakat sekeliling. Cuba tengok dekat muka surat 25. Okey, dekat muka surat 25 ada latihan yang anak-anak kena siapkan. Dia suruh lukiskan gambar senyum kepada pernyataan yang betul dan gambar sedih di pernyataan yang salah. Soalan yang pertama, tujuan bersuci dalam Islam adalah, yang pertama, dapat mengerjakan ibadah dengan sempurna. Senyum ke sedih? Soalan yang kedua, tubuh badan menjadi sihat. Senyum ke sedih? Soalan yang ketiga, dijauhi dari penyakit. Senyum ke sedih? Yang keempat, membazirkan air. Senyum ke sedih? Dan yang kelima, disukai oleh kawan-kawan. Senyum ke sedih? Okey. Kawan-kawan, kita mesti bersih dan suci supaya disayangi oleh Allah dan juga manusia. Okey, bagi anak-anak yang dah siap latihan di muka surat 25 ni, boleh hantar kepada Ustazah secara WhatsApp. Okey. Lukis cantik, senyum dan sedih. Kemudian hantar pada Ustazah. Ustazah akan semak dan akan memberi markah. Okey. Seterusnya, kita akan sambung mata pelajaran ibadah ini dalam tajuk hikmah kebersihan dalam kehidupan seharian. Kenapa kita kena gosok gigi? Yang pertama, gigi kita akan menjadi bersih dan sihat. Yang kedua, mulut dan nafas kita akan berbau wangi. Dan yang ketiga, kita akan disukai oleh kawan-kawan.
Bayangkan kalau kita pergi sekolah tak gosok gigi, macam mana kawan kita yang berhadapan dengan kita, kita bercakap dengan dia, bayangkan gigi kita berbau busuk. Kan? Mesti dia habis-habis tutup hidung ke, lepas tu dia tengok ke lain ke, dalam hati dia mesti kata, bilalah dia ni nak habis sembang dengan aku ni, sebab mulut kita berbau busuk. Okay, jadi sebab itulah kita perlu menggosok gigi. Okay. Yang kedua, beristinja ataupun menyucikan najis. Okey, bila selepas kita buang air kecil atau buang air besar, mestilah kita kena menyucikan najis tersebut. Takkan lepas-lepas kita buang air kecil dan buang air besar terus keluar daripada bilik air. Bayangkan mesti berbau tidak enak. Okey, kenapa kita kena membersihkan diri selepas berhadas kecil? Supaya organ dalaman kita menjadi bersih. Okey, perut kita pun selesa, badan kita pun sihat. Bayangkan kalau kita tak menyucikan hadas kecil kita, macam mana kita nak berada dalam keadaan yang bersih? Solat kita pun tidak sah. Kan? Jadi sebab itulah kita kena beristinja. Okey, seterusnya mandi. Kenapa kita kena mandi? Boleh kan kalau tak mandi pun, apa salahnya kan? Biarlah kita tak nak mandi. Tapi kenapa kita disuruh mandi? Okey, supaya badan kita akan rasa cergas dan sehat. Lagi satu, mestilah badan kita akan jadi bersih. Bayangkan kita main daripada pagi sampai malam tak nak mandi. Kita nak tidur selesa tak? Mesti rasa tak selesa kan? Lepas tu, mulalah mimpi yang bukan-bukan. Mimpi kena kejar hantu lah. Mimpi kena kejar biawak lah. Sebab kita bukan berada dalam keadaan yang bersih. Kemudian kita juga akan berasa segar. Okay, kita nak terima ilmu, kita nak buat sesuatu, kita akan rasa fresh, segar. Kemudian badan kita pun akan sihat. Badan kita pun akan sihat. Yang keempat, kenapa kita kena berwuduk? Okey, yang pertama, sama juga untuk badan kita rasa segar, bersih dan sihat, mendapat pahala. Dan yang paling penting, kenapa kita berwuduk? Adalah untuk menunaikan solat. Nak solat tidak sah kalau tidak berwuduk. Dan nak berwuduk, badan kita kena bersih. Nampak? Dia saling berkait rapat. Jadi hikmah dia kita menjaga kebersihan daripada hujung rambut sampai hujung kaki adalah untuk badan kita menjadi segar. Dan yang penting, bila kita segar, kita akan rasa sihat. Kalau kita malas mandi, malas gosok gigi, semua malas. Kan? Semua malas. Yang rajin main dengan makan je. Bayangkan macam mana. Okey? Makan, tak buang air besar. Malas. Makan, mandi. Tak nak mandi. Macam mana? Kan? Jadi sebab itulah dalam Islam kita dituntut untuk menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan tadi seperti yang Hazah ceritakanlah. Kita kena gosok gigi, kita kena mandi, kita kena menyucikan najis daripada hadas kecil tadi. Dan kemudian kita kena rajin berwuduk. Okey. Berwuduk ni tak semestinya time nak solat sahaja. Okey, time kita nak baca Al-Quran pun boleh berwuduk. Time kita nak sebelum tidur pun boleh berwuduk. Kita disunatkan sebelum tidur untuk mengambil air wuduk supaya tidur kita dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Okey, jadi Ustazah tahu anak-anak Ustazah ni memang semua rajin-rajin. Rajin mandi, rajin solat, rajin baca buku. Jadi bagus, teruskan apa yang anak-anak tengah buat sekarang. Dan tambah lagi satu, iaitu rajin berwuduk sebelum tidur. Okey, latihan di muka surat 24 tadi. Okey, boleh buat 25, minta maafkan Hazah. Latihan di muka surat 25 tadi boleh buat. Dan dengan bantuan ibu atau ayah, Hazah minta satu lagi latihan, iaitu di muka surat 29. Sebelum kita masuk ke tajuk yang baru minggu depan, iaitu taharah dan bahagian air. Okey, jadi untuk muka surat 29 ni,
Okey, untuk muka surat 29 ada satu latihan yang isi tempat kosong dengan jawapan yang telah diberikan, dan latihan yang kedua kamu kena tulis balik dengan cantik-cantik. Ikut titik dia tu elok-elok. Jadi bila dah siap dua latihan ni, kamu boleh hantar pada ustazah secara personal. Okey, Hazah akan semak dan Hazah akan memberi markah. Okey, yang baik itu datangnya daripada Allah, yang kurang itu pun datangnya daripada Allah, tetapi di atas kelemahan ustazah sendiri. Okey, insya-Allah panjang umur kita akan jumpa lagi pada kelas minggu hadapan. Okey, itu sahaja untuk ibadah hari ini, iaitu kita belajar tentang tujuan kita menjaga kebersihan dan hikmah kita menjaga kebersihan. Yang penting seluruh pelajaran kita pada pada tajuk kebersihan dalam Islam ni adalah kita sebagai umat Islam yang beriman, kita wajib menjaga kebersihan, dan kebersihan juga merupakan sebahagian daripada iman. Okey, insya-Allah panjang umur. Kita jumpa lagi dalam kelas minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jaga diri baik-baik. Solat jangan lupa.